Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, apa yang akan kita pelajari hari ini? Okey, hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk baru iaitu tenaga elektrik. Okey, jadi dalam tajuk ini pada hari ini objektif yang kita nak capai ialah menyatakan sekurang-kurangnya 6 sumber tenaga elektrik. Baik, dalam kehidupan seharian kita akan gunakan banyak peralatan yang memerlukan tenaga elektrik untuk dia berfungsi. Contoh, kita gunakan streka, kita gunakan lampu, kita gunakan smartphone kita, telefon pintar. Kemudian di bangunan-bangunan ataupun infrastruktur tertentu, contohnya stadium, sekolah, hospital, pejabat-pejabat, bangunan-bangunan ini ataupun infrastruktur ini memang akan menggunakan tenaga elektrik. Begitu juga di jalan-jalan raya, di lampu-lampu untuk lampu-lampu jalan dan sebagainya, memang memerlukan tenaga elektrik untuk memberikan cahaya kepada kita. Kita menonton televisyen pun kita perlukan tenaga elektrik dan banyak lagi lah. Okey, peralatan-peralatan yang menggunakan sumber tenaga elektrik, sama ada sumbernya besar ataupun sumbernya kecil. Jadi soalannya sekarang, dari mana kita boleh dapat sumber-sumber untuk kita perolehi tenaga elektrik ini? Okey. Jadi yang pertama yang biasa kita gunakan adalah sel kering. Contohnya dalam lampu suluh, dalam kereta mainan dan pelbagai lagi. Okey. Jadi ini adalah contoh sel kering yang biasa kita gunakan. Ada pelbagai bentuk, okey, ada pelbagai saiz, ada pelbagai jenama yang biasanya boleh kita beli di kedai-kedai. Okey, jadi ini sangat sesuai untuk kita gunakan untuk macam yang cikgu sebut tadilah, jam dinding, lampu suluh, kereta mainan dan sebagainya. Yang kedua kita panggil sebagai akumulator. Okey. Apa dia akumulator? Akumulator ni dia punya fungsi macam juga sel kering, di mana kita akan sambungkan dia pada wayar. Ni ada tempat dia yang kita panggil sebagai bahagian positif, yang ini kita panggil sebagai terminal negatif. Jadi biasanya akumulator ni akan digunakan sebagai sumber tenaga elektrik di dalam kenderaan. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni disambungkan. Okey, untuk yang positif dia sambungkan pada satu wayar warna merah. Yang bahagian negatif dia akan sambung lagi pada satu wayar yang berwarna, biasanya warna hitam. Jadi kereta ni walaupun dia gunakan petrol untuk dia bergerak, tapi untuk menghidupkan enjin tu, okey, sebab enjin tu dihidupkan, dia perlu ada bunga api dia. Okey, api tu akan membakar petrol dan akhirnya enjin tu boleh dihidupkan. Okey, jadi untuk menghasilkan api tu dia perlukan tenaga elektrik yang besar. Okey, jadi tenaga elektrik itu dibekalkan oleh akumulator ni tadi. Okey, selain daripada tu, kereta juga menggunakan ataupun memerlukan lampu, okey, radio dan sebagainya. Okey, jadi sumber tenaga elektrik yang diperolehi daripada peralatan-peralatan tersebut di dalam kereta datangnya daripada akumulator ini. Okey, tenaga elektriknya diperolehi daripada bahan kimia yang terdapat di dalam akumulator ni. Okey, itu yang kedua. Baik, yang ketiga adalah sel suria. Ini gambar sel suria yang sekarang ni makin banyak digunakan lah untuk membekalkan tenaga elektrik di rumah-rumah. Baik, ini adalah sel suria yang biasa orang pasang di rumah-rumah ataupun di beberapa tempat lain, di pejabat dan sebagainya. Dia bersaiz-besar. Tapi ada juga sel suria yang bersaiz kecil macam ni, sesuai untuk digunakan untuk kar kereta. Kalau kita tengok kat sini, okey, sel suria ini akan menerima cahaya daripada matahari, kemudian cahaya tersebut akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, macam yang kita nampak ni. Okey, dia akan tukar kepada tenaga elektrik. Okey, jadi tenaga elektrik tu akan digunakan untuk menghidupkan lampu dan sebagainya yang terdapat di dalam rumah. Yang keempat kita panggil sebagai dinamo. Okey, yang ini jarang kita lihat. Kalau basikal-basikal sekarang ni jarang letakkan dinamo, tapi masih ada lagi. Okey, jadi inilah rupa dinamo.
yang biasanya kita letakkan pada roda basikal. Jadi macam mana dinamo ni berfungsi? Okey, dalam dinamo ini, okey, kita lihat di sini, ini adalah magnet yang terdapat di dalam dinamo ni, yang merah hijau ni. Okey, kemudian magnet ini akan disambungkan pada tombol di bahagian atas ni. Okey. Dalam masa yang sama, magnet juga akan dikelilingi oleh gegelung-gegelung dawai. Okey, banyak gegelung yang akan melingkari bahagian magnet ini dan akhirnya dia akan disambungkan kepada mentol. Okey, mungkin untuk lampu basikal tersebut. Okey, jadi apabila roda berputar, dia akan memutarkan magnet dan putaran magnet dikelilingi oleh gegelung ini akan menghasilkan tenaga elektrik dan akhirnya boleh menyalakan lampu basikal tersebut. Kemudian kita tengok stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, bagaimana stesen jana kuasa hidroelektrik ini membekalkan tenaga kepada kita lihat sekarang. Okey. Jadi apabila air diempang, okey, kemudian disalurkan ke satu saluran di bahagian bawah empangan ini, dia akan bergerak dengan laju sekali. Macam mana yang kita lihat dalam gambar ni. Okey. Jadi air itu akan bergerak dan akhirnya akan memutarkan turbin yang kita nampak macam kipas ni, dan turbin ini akan bersambung kepada dinamo ni. Tapi dinamo ni dia lebih besar lagi ya. Kalau nak bandingkan dengan dinamo basikal tu tadi. Dan dinamo ini akan berputar dan akan menghasilkan tenaga elektrik macam mana yang kita nampak dalam gambar ni. Kemudian kita ada juga stesen jana kuasa angin, tapi ini tak ada kita nampak dalam negara kita, macam belum ada lagi. Tapi di negara-negara barat yang kawasan berangin kuat, okey, mereka gunakan angin untuk menghasilkan elektrik. Okey, kita lihat bagaimana ia berfungsi. Jadi apabila angin bertiup, dia akan memutarkan kipas ni, okey, ataupun turbin ni. Turbin ini dia akan bersambung dengan bahagian gear di dalam kincir angin ni. Okey, jadi gear yang di bawah ini akan berputar dengan lebih laju dan akan memutarkan macam dinamo ni juga. Okey, tetapi dia lebih besar dan hasilnya dinamo itu akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi ini salah satu lagi sumber tenaga elektrik. Okey, kemudian kita tengok stesen jana kuasa ombak. Macam juga stesen jana kuasa angin tadi. Okey, tenaga elektrik ini diperolehi daripada dinamo, tetapi dinamo ini digerakkan oleh ombak. Okey, diletakkan di dalam air lah. Okey, di kawasan laut yang mempunyai ombak yang kuat. Okey, seterusnya kita ada penjana. Apa dia penjana? Penjana ini adalah merupakan satu alat, okey, yang menggunakan tenaga bahan api untuk menggerakkan enjin atau menghidupkan enjin. Okey, jadi enjin yang dihidupkan ini akan disambung kepada bahagian yang seumpama dinamo untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi kita ada tengok kat sini ada penjana yang kecil, okey, yang biasanya digunakan di pasar-pasar malam, dan satu ini penjana yang lebih besar yang biasa kita gunakan untuk rumah-rumah, pejabat dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok macam mana penjana ni berfungsi. Okey, jadi ini adalah penjana. Okay. Yang merah ni merupakan enjin. Jadi enjin akan menggunakan bahan api untuk dia berputar macam mana kita lihat dalam ni. Okay. Ini samalah macam enjin-enjin lori, enjin kereta, dan putaran itu akan disambungkan kepada dinamo ataupun lebih tepat lagi kita panggil alternator lah. Jadi putaran ini yang akan menghasilkan tenaga elektrik yang akan digunakan oleh gerai-gerai ataupun di rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan. Jadi cikgu rasa itu saja beberapa sumber-sumber yang membekalkan kita tenaga elektrik yang bersesuaian dengan kegunaan kita. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.